Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan menyambung lagi sirah para rasul, kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita nak sambung teruslah no. Sebelum ni kita cerita pasal Nabi Ibrahim berdialog dengan ayah dia. Yang kita telah bincang tentang nama ayahnya itu ada disebut sebagai Tarikh, ada disebut sebagai Azar. Ibn Katsir mengatakan dia kemungkinan kedua-dua itu adalah nama dia, kemungkinan salah satunya itu gelaran kepada dia. Dan kita berlapang dada dalam pilihan itu. Baik, dan kita nak sambung. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang kampung dia, berhadapan dengan orang penduduk kota dia lah, penduduk kota Babylon. Kita belajar dalam sejarah dunia dulu tuan-tuan. Zaman saya sekolah dulu lah, kota Babylon ni antara kota yang lama lah, antara tamadun awal. Babylon ni antara salah satu kota yang terdapat di dalam tamadun yang tertua, tamadun Mesopotamia kan. Yang nombor satu lah, tamadun paling tua. Disebut kat dalam ni bahawa ada pun penduduk Babil, mereka ialah orang-orang yang menyembah berhala. Ibrahim memperingatkan mereka melalui perdebatan dan dialog atas tindakan mereka yang menyembah patung-patung tersebut dan menjelaskan kesesatan mereka. Jadi Nabi Ibrahim duk berdialoglah dengan mereka ni. Nabi Ibn Katsir masuk dalam ni sebut beberapa dialog Nabi Ibrahim dengan mereka. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin allazi khalaqani fahuwa yahdin ila akhir ayat lah. Nabi Ibrahim duk belak dengan mereka, duk kata siapa yang hampa duk sembah ni, apa benda yang hampa duk sembah ni, hampa antum wa abaukum, kamu dan mak pak kamu dan keturunan kamu, nenek moyang kamu ni sesat dah, telah tersesat dah duk sembah. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, perbuatan yang mereka buat itu, menyembah berhala itu, mereka dah buat turun temurun dah, ikut nenek moyang. Maka kita dah bincang dah sebelum ni, pada zaman Nabi Nuh itu permulaan asalnya orang mula-mula buat patung kan. Jadi begitu jugalah pada zaman Rasulullah SAW nanti, bila mana Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada orang Quraisy di Mekah agar menyembah Allah semata-mata, menyembah Allah sahaja, tak menyekutukan Allah. Sebab mereka kenal Allah dah. Mereka kenal Allah, bukan mereka tak kenal. Cuma mereka bila sembah itu, mereka pergi sembah yang lain selain Allah. Mereka percaya Allah hanya pembuat, pencipta, tetapi nak sembah, nak abdikan diri bukan hanya kepada Allah semata. Dan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam argue dengan mereka, maka hujah yang mereka gunakan adalah apa? Mereka kata kami ikut ni bukan agama yang sesat, yang kami ikut ni yang Nabi Ibrahim dah buat dah. Mereka kata lagu tu. Maka turunlah ayat yang Allah Taala kata apa? Ibrahim ni millata Ibrahim hanifa. Agama Nabi Ibrahim itu ialah agama Hanif. Hanif tu Islam lah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk dalam golongan orang musyrik. 2-3 kali dah tuan-tuan. Dalam zaman Rasulullah depa jual nama Nabi terdahulu. Macam orang-orang Yahudi di Madinah pula yang ni. Di Madinah orang Yahudi duk pergi cerita kat orang Ansar, kata yang Nabi Muhammad duk buat mukjizat apa semua tu mai pada Nabi Sulaiman punya zaman. Dan kalau dikatakan mukjizat, sedangkan Nabi Sulaiman pun ada power yang lebih daripada tu, dia tu sihir. Turunlah ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kafir. Maka Allah membela Nabi Allah beberapa kali dalam Quran. Sebab bila mana mereka itu berhujah mengatakan menjual nama orang-orang dulu. Kadang-kadang orang dulu tak macam tu pun, tapi dia jual orang dulu macam ni dah. Nabi Ibrahim dulu macam ni, bukan kami ubah, kami ikutnya. Mai Muhammad ni pandai-pandai nak ubah.
Tak, kata Allah, Nabi Ibrahim pun tak macam tu lah. Nabi Ibrahim macam Rasulullah, sembah Allah semata, tidak ada apa-apa patung. Begitu juga zaman begitu juga di Madinah, bila orang Yahudi kata bukan mukjizat tu sihir. Sihir pun tak salah lah. Nabi Sulaiman pun main sihir. Allah turunkan lagi ayat kata wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tu tak main sihir. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, khabar orang-orang terdahulu, banyak tuan-tuan kisah-kisah yang menarik yang berlaku zaman Nabi Sulaiman ni. Salah satu cerita yang bila mana Nabi Sulaiman dia jumpa dengan satu orang pemuda duduk dalam satu bekah. Tuan-tuan tahu cerita ni glamour. Duduk dalam satu bekah permata. Satu hari Nabi Sulaiman dengan rombongan menteri-menteri baginda pergi melawat timur dan barat bumi lah. Kemudian di tengah laut itu terlihat, dia ada dua riwayat cerita ni. Satu kata terlihat permata tu timbul, kubah tu timbul. Maka bila Nabi Sulaiman doa nak tengok apa dalam tu, baru terbuka. Satu lagi riwayat kata menteri kepada Nabi Sulaiman itu terjun ke dasar laut nak tengok ada apa dalam tu. Dan riwayat itu juga ulama sirah menyebutkan dua. Satu yang turun tu dikatakan Ifrit. Satu lagi dikatakan orang lain. Satu lagi tu nama dia Asif bin Bakhiyah. Satu orang tokoh besar lah zaman Nabi Sulaiman, keturunan Nabi Sulaiman, adik-beradik Nabi Sulaiman juga. Dia yang hafal kitab Zabur. Dan ulama kata dia ni lah yang dalam Quran bila mana Nabi Sulaiman tanya kepada semua menteri dia kan, siapa may ya'ti bi arshiha qabla ay ya'tuni muslimin, siapa yang nak pergi ambil arash dia buat mai, arash Balqis buat mai sebelum dia mai kat aku. Maka Ifrit kata apa? Aku boleh buat mai arash tu, dia punya tahta dia tu kepada tuanku, qabla an taqama min maqami, sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk. Ifrit kata kan. Dan aku ni seorang yang kuat dan amanah, Ifrit kata. Lepas tu seorang lelaki yang lain Allah sebut dalam Quran, rajulun, seorang lelaki yang di sisinya ada ilmu kitab kan. Dia kata kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Sulaiman, aku boleh buat mai sebelum sempat tuanku kejip mata lagi. Maka Nabi Sulaiman suruh dia, dan satu kedipan mata dia sampai. Hari ini dalam dunia moden ni dia kata teknologi tu teknologi apa? Teleportasi lah. Ya, tak apalah kita akan sampai bab Nabi Sulaiman nanti. No, tapi memang berbalik kepada cerita tu, mutiara tu, maka bila terbuka mutiara tu ada satu orang budak muda duduk dalam tu kan. Maka Nabi Sulaiman tanya dia, jin ke manusia ni? Maka dia kata, saya manusia tuanku. Saya manusia, wahai Nabi Sulaiman. Kenapa duduk dalam ni? Apa cerita dia? Maka dia ceritalah, saya bela mak saya. Susah saya tanggung dia, saya pikui dia tak boleh jalan. Saya jaga dia sungguh-sungguh sampai dia sentiasa di mulut dia berdoa kepada Allah agar bila saya mati, lepas dia mati, supaya Allah meletakkan saya pada kedudukan yang mulia, yang pada satu tempat yang Allah pelihara, bukan di langit dan bukan di bumi. Lepas mak saya meninggal, saya pun jalan ke satu pantai, saya tengok benda tu terbuka, saya masuk dan saya duduk dalam ni. Cerita tu panjanglah, kita akan sampai nanti. Memang dalam Ibn Katsir juga akan bawa cerita-cerita ni nanti, Tapi benda tu memang berlaku. Tapi orang Yahudi dia manipulate. Dia kata benda tu semua sihir. Benda tu semua sihir. Sekarang sihir banyak lah. Sekarang sihir banyak di tempat kita pun dia makin banyak balik. Dan sihir ni dia masuk ke macam-macam aliran, dia masuk ke macam-macam lapangan. Kita tak melihat sihir dulu. Dulu ni kalau kita melihat sihir, dia sebagai nampak sihir ni kena ada kepala tengkorak, kena ada sembelih kambing ke apa. Allah dia macam-macam lagi lah. Dia bukan begitu sahaja, dia dengan manipulasi minda, dia dengan macam-macam bentuk. Kadang-kadang mantra yang dia bersalut dengan ayat Quran pun, kalau kita perhati balik, rupanya ada unsur syirik dan sebagainya. Sebab tu akhir zaman ni kita kena banyak hati-hatilah. Ilmu bintang, ilmu bulan dan sebagainya. Yes, ilmu bulan ada, ilmu matahari pun ada. Kemudian hari-hari nahas, dalam Quran sebut yauman nahsin, hari-hari nahas. Itu yang orang bahasa Melayu ambil perkataan dari nahas, nahas kemalangan kan. Maksudnya benda-benda yang tak elok ni, hari-hari yang tak elok ni. Dulu dia ada perbincangan itu, cuma ulama dia masih bincang lah. Adakah itu sebagai falak? Kalau falak is okay then, tak ada masalah. Pasal dia mungkin macam kerja cuaca lah. Adakah dia sejenis falak ataupun dia sejenis ilmu kahin, ilmu pembomohan. Dan benda tu memang sampai sekarang pun masih ada lah. Dia main macam-macam jenis lah sekarang ni tuan-tuan. Dan dihiasi benda tu dengan benda-benda yang menyebabkan kita kadang-kadang hari ni kita jadi tak keliru. Tak apalah, mungkin nanti bila sampai Nabi Sulaiman kita akan cerita lebih detail. Baik.
Maka tuan-tuan berbalik kepada zaman Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim pun berdialog dengan mereka. Saya dah cerita dah kedok dengan tuan-tuan tentang lelaki yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Nama dia apa? Amru bin Luhai Al-Khuzai. Amru bin Luhai Al-Khuzai. Awwalu man ghayyara dinu Ibrahim. Orang yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Amru bin Luhai Al-Khuzai. Ada satu hadis Nabi SAW melihat Amru ni di dalam neraka sedang mengheret usus dia. Amru ni disebutkan dalam riwayat, wa kana awwalu man ghayyara millata Ibrahim wa da'a ila ibadatil asnam Amru bin Luhai Al-Khuzai hina qadama bilad Syam fara'ahum ya'buduna al-asnam wal awthan min dunillah fastahsana dhalik wa dhannuhu haqqan wa kanat asy-Syam idzakal mahall ar-rusul wal kitab samawiyah faqala lahum ma hadhihi al-asnam allati arakum ta'budun. Saya ringkaskanlah ya. Kalau saya takut saya dah cerita dah, tak apalah saya ulang sikit. Kalau dah cerita dah saya ulang sikit. Pasal lama PKP saya tak ingat cerita ke tak lagi tahu. Saya ulang sikit nah. Dia ni orang peniaga, orang Mekah, orang meniaga. Jadi dia rajin pergi duduk menjaga outstation di luar negara ni. Jadi bila dia pergi dekat Syam, dan masa tu terkenal Syam ni kota Anbiya sampai hari ni lah. Syria tempat Anbiya, tempat para nabi, tempat para ulama, dan tempat yang akan berlaku the final battle, perang terakhir akhir zaman nanti itu di situ. Di bumi Syam. Maka tempat itu orang hormat, dan tempat itu orang kata tempat berkumpul para ulama, keturunan-keturunan nabi, para ulama, para pakar-pakar kitab duduk di situ. Maka Amru bin Luhai Al-Khuzai ni daripada Mekah, dia pergi berniaga di Syam. Dia tengok dekat Syam, orang-orang di sana ni pakat semua berhala. Maka dalam ni kata fastahsana dhalik, dia merasakan benda tu baik. Dia merasakan benda tu baik, macam menarik juga ni. Kemudian wazannuhu haqqa, dan dia merasakan mungkin benda ni betul lah. Pasal di Syam ni semua orang hebat-hebat, semua orang tempat kota Anbiya, tempat orang-orang soleh. Takkan depa ni nak buat silap. Macam Piramli kata, macam Atompel kata kan, takkan Pak Lebay nak menipu kan. Betul kot. Maka disebut lain, maka nak Syam, dan sesungguhnya Syam pada kategori itu adalah mahallah Rasul, tempat para Rasul. Wal kitab samawiyah, dan kitab-kitab langit ni, maksudnya Zabur, Taurat, semua di situ. Di Syam ni sejarah Nabi Isa, ada sejarah Nabi Musa, ada sejarah Nabi Ibrahim, ada berapa banyak semua nabi berada di Syam, sejarah mereka. Maka dia kata kepada orang Syam, dia kata, ma hadhil asnam allati arakum ta'budun. Apa benda berhala yang aku nampak hamba sembah ni? Mereka berkata kepada dia, hadhil asnam na'buduha fastamturuha fatamturuna wa nastansuruha fatansuruna. Ini dia berhala ni yang kami sembah dia ni. Na'buduha, kami sembah dia. Fanastamturuha, kami minta hujan kepada dia. Fatamturuna, dia turunkan hujan kepada kami. Watansuruha fatansuruna, kami minta tolong dekat dia, dia tolong kami. Tuhan nak uji dah sama. Kadang-kadang mereka minta kat benda tu tak boleh buat apa pun. Cuma Tuhan nak tengok iman sejauh mana tu kan. Maka minta-minta jadi. Itu yang saya kata tadi tu. Hari ni kita kena banyak hati-hati dalam bab-bab yang kecil tu. Berdasarkan hadis Nabi dalam khutbah terakhir Rasulullah, Nabi kata apa? Iblis dah putus asa nak menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Maka berhati-hatilah dalam perkara-perkara yang kecil. Yang tu yang kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Takut kita terpelihot tu sikit tu, yang tu yang risau. Iblis takkan bagi tahu dekat orang-orang surau jangan main semayang. Kan? Pasal dia tahu dia pakcik ni duk main semayang hari-hari dah. Psikologi kata 40 hari main. Dia tak boleh kalau tak main. Sebab tu kalau hujan pun bawa payung dia main. Jadi mana pun dia akan main, betul tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dah 40 hari lekat surau ni malam maghrib, lagu mana pun nak main. Psikologi ni kalau benda tu nak tambah 40 malam. Benda tu nak buang 23 malam. Kan nak buang satu tabiat buruk 23 hari boleh tahan, insya-Allah dia buang. Kalau nak tambah benda baru, nak possess 40 kali. Itu counselling, itu psikologi sajalah, bukan kitab. Kajian-kajian akademik sajalah. Tapi kalau lekat dia tak buat, dia tak tukar duduk. Macam anak-anak kita tuan-tuan, yang kecil-kecil ni, umur 2, 3, 4 tahun ni,
ke 7 tahun lah duk lekat semayang ikut kita. Mayang mampu-mampu ni berdiri pusing semua biar kat dia. Jadi tapi dia alert dengan timing. Dia tahu waktu ni semayang apa. Kita semayang dia ikut dia belakang. Saya dia lompat, saya dia pusing biar kat dia. Tuan-tuan, dia akan lekat semayang dia. Dia akan lekat semayang dia. Kita pula kena raikan dia. Raikan dia sampai dia ke darjah 1. Darjah 1 kita start suruh lah. Muru auladakum bisolah kan. Suruh anak kita semayang. Ketika umur mereka 7 tahun. Wadribu. Pukul mereka kalau tak semayang umur 10 tahun. Tapi kalau sebelum tu daripada start ikut kita dah, dia akan bawa perangai tu sampai ketua. Macam kita takut kat ayah kita. Katalah tuan-tuan ke, kat mak kat ayah ke. Daripada kecil kita takut sampai ketua, walaupun ayah kita tu dah tak larat dah, kita pun dah besar dah, hormat tapi ni takut ni, takut tu masih ada, takut tu masih ada. Pasal kita dah bina watak tu daripada kecil, dia dah subur dan sebati dengan kita. Sebab tu sekarang ni kes bully banyak di sekolah kan. Memang tuan-tuan dalam kajian, kalau kita, bukan kajian ni, akademik punya psikologi, seseorang tu bila dia dah membina ketakutan kepada seseorang masa dia kecil, sampai ketua dia akan bawa takut dekat orang tu. Walaupun bila dia jumpa orang tu nanti, dia dah besar dah, orang tu kecil pun dia masih takut dekat orang tu. Ada satu filem barat lah, dia portray benda ni. Benda ni kajian tapi dia tunjukkan. Filem The Rock berlakon, gemak lawak ni, Central Intelligence. The Rock ni masa dia sekolah dia kena bully dengan satu member ni, dia takut kat member tu. Lepas tu bila lepas 10 tahun jumpa balik, The Rock ni dah steady dah. Member dia tu kecil lah, tapi dia masih takut kat member tu. Tu memang betul ya dalam psikologi. Dia takut, no? Pasal apa boleh pergi sampai sana ni? Saya patah balik lah. Saya nak kata pengaruh tu, no? Baik, saya kembali, no? Maka minta hujan, turun hujan, minta tolong, dia tolong. No? Maka dia kata, boleh tak alla ta'tuni minha, boleh tak buat mai kat aku satu sanaman, fa asiru bihi ila ardil arab faya'budunahu fa'a'tawhu sanaman yuqalu lahu hubal faqadama bihi Makkah. Maka dia kata kepada orang Syam ni, kami di Mekah tu tak ada berhala apa lagi, kami pun tak tahu perkembangan terbaru agama ni. Rupanya kena sembah berhala dah. Boleh tak buat main satu kat saya nak balik pergi di Mekah, saya nak cerita kat orang Mekah ni kalau perkembangan terbaru agama ni. Maka depa pun bagi dekat dia, fa'antauhu sanama yuqalu lahu hubal. Depa bagi kepada dia satu berhala namanya Hubal. Faqadama bihi ila Makkah, dan dia bawa berhala itu pergi ke Mekah. Dia bawa berhala tu pergi ke Mekah. Maka berhala pertama yang wujud di bumi Mekah selepas penghapusan amalan-amalan syirik ni, maka berhala itu nama dia Hubal. Lepas tu dalam riwayat ni panjang lagi lah. Dia cerita lepas tu orang-orang di bumi-bumi Arab yang lain tak puas hati sebab ramai pakat pergi Mekah, mereka pakat buat berhala mereka. Kemudian kan orang Arab ada suku-suku, masing-masing suku tak puas hati, kenapa suku ni yang jaga Hubal saja, dan maka mereka buat, mereka punya berhala pula, buat. Syaitan pula masuk, ambil alih. Syaitan pula buat, menghiasi amalan mereka itu. Itu sifat iblis lah. No? Iblis ni macam saya kata tadi lah, dia tengok orang, kalau orang itu kecenderungan dia nak buat baik, dia akan jadi lebih baik daripada orang tu, agar dia boleh tunjukkan dekat orang tu baik tu macam mana dia nak kilah pergi tepi, kilah pergi jadi jahat balik. Kalau orang tu jahat, dia akan lagi mudah jalan dia lah. Saya sekarang duk tulis satu skrip, tu sekejap lagi ada mesyuarat Google Meet untuk channel View tentang dia meminta buat satu skrip, saya buat lah 8 episod cerita pasal iblis yang saya cerita nanti dia jadi spoiler. Tak apalah, tuan-tuan tunggulah 22 Disember nanti keluar dekat TV siaran View tu 8 episod 22 bulan 12 mula tayangan. Memang saya buat tu cerita pasal godaan iblis, tapi gambar tu memang syariah compliant. Tak ada langsung buka aurat, tak ada langsung apa semua ni. Kita ikut syariah compliance, dan memang betul-betul mesej dakwah kita masukkan hadis ayat Quran, tapi saya selit dalam dialog. Orang akan tengok, dia tak rasa macam tengok gambar agama, tengok macam drama biasa, tapi kita semua kita selit dalam tu, selit. InsyaAllah tuan-tuan tengoklah 22 Disember nanti. Ni depa tengah syuting, saya tak boleh pergi lah pasal Kuala Lumpur, kemudian saya banyak kuliah. Itu yang kena Google Meet tu.
Tuan-tuan doakan. Apa yang saya cerita malam ni nanti saya terjemahkan dekat situ. Saya nak bagi tuan-tuan faham yang iblis ni bila kita nak jadi baik, dia akan jadi baik lebih daripada kita. Bila dia nak twist kita tu. Kalau kita jahat, mudah jalan dia lah. No? Baik. Kita sambunglah. No? Maka orang yang pertama yang mengubah nama agama Nabi Ibrahim, Amru bin Luhai Al-Khuzai. Okey, sambung. Kemudian cerita dalam ni, Nabi Ibrahim pun berdebat dengan orang kampung dia semua ni. Mereka pun tak mau dengar dekat Nabi Ibrahim. Mereka bakal kata ni semua agama yang dah lama dah, daripada zaman dulu ada berhala ni apa semua. Sampailah satu hari, Nabi yang tu, sampailah menurut pendapat mengatakan mereka mempunyai satu hari, iaitu perayaan seperti hari raya, di mana setiap tahun sekali mereka akan pergi keluar meninggalkan kampung mereka. Ini cerita ada penduduk kampung Nabi Ibrahim dekat Babylon tu, setahun sekali mereka ada satu perayaan yang mereka kena keluar tinggal kampung. Mungkin nak pergi sambut Tuhan mereka ke mana tak tahu, tapi mereka akan keluar beramai-ramai semua. Lalu pemuda-pemuda ni ataupun adik-beradik Nabi Ibrahim ni pun pergilah jumpa Nabi Ibrahim. Okey. Ajak Nabi Ibrahim, jomlah pergi sekali sambut raya. Dan raya itu bukan raya adat. Bukan raya orang kata apa, bukan sambutan adat. Dia sambutan agama. Dia bukan sambutan belarak hari merdeka, bukan. Dia mungkin perayaan agama. Sebab apa? Sebab dalil dia, bila mereka jumpa Nabi Ibrahim, ajak Nabi Ibrahim pi, fa nazara nazratan fil nujum faqala inni saqim. Mereka ajak Nabi Ibrahim pun tengok bintang, tengok langit lah. Dia fikir kemudian Nabi Ibrahim kali tengok mereka, Nabi Ibrahim kata, aku sakit. Bila dengar sakit tu bermaksud tak boleh pi lah. Maka mereka pun pi tinggalkan Nabi Ibrahim. Dan ulama memang bincang tu adalah hadis sebut Nabi Ibrahim tak berdusta melainkan 3 kali. Satu zaman ini Saqim ni, yang kedua yang orang kampung dia tanya, berhala ni siapa yang katok? Nabi Ibrahim kata yang katok yang besar ni bukan aku. Yang ketiga masa Nabi Ibrahim menghadap Raja Mesir, dia bertanya kan, siapa Sarah ni? Nabi Ibrahim kata adik-beradik. Tapi ulama dah jelaskan, tipu tu bukan menipu, tetapi orang panggil apa, murad dia makna lain, kata-kata dia makna lain. Memang dalam usul fiqh ada kaedah tu, dia panggil maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maksud pengucap itu atas niat pengucap, bukan atas ucapan pengucap. Kita panggil bini kita mak oi, bukan kita kata dia mak, tapi dia bini kita. Jadi dulu ada viral dalam internet, dalam Facebook, dalam WhatsApp, orang kata jangan panggil nama gitu, nanti jatuh zihar lah, jatuh apa, orang kata tak jatuh. Ungkapan itu dinilai begitu. Maka ulama dalam tafsir menyebut inni saqim, aku sakit, bermaksud murad dia Nabi Ibrahim nak bagi tahu aku sakit dengan perangai hangpa ni. Yang tu maksud dia. Kita nak ulama membela Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim tipu, bukan tipu MC. Kata aku tak sakit, dia kata sakit dah. Sakit kepala dengan perangai hangpa ni. Semak kepala orang utara kata kan. Jadi yang Nabi pi lah, aku sakit nah. Macam itulah. Bukan Nabi Ibrahim berdusta dah. Jadi diterangkan semula oleh ulama. Maka depa pun pi lah. Okey. Depa pun pi. Maka bila depa pi, Nabi Ibrahim pun keluar daripada rumah, pilah ke depa punya makbad, tempat ibadat mereka tu. Kalau kita tengok dalam buku teks sejarah dunia, dia sebut apa? Zigurat. Kompleks ibadat yang besar tu. Makbad lah senang, tempat ibadat yang besar tu. Maka Nabi Ibrahim pun tengok satu-satu berhala ni. Maka Nabi Ibrahim bercakap dengan berhala tersebut. Dia sebut dalam ni kan, surah As-Saffat ayat 91. Alla ta'kulun. Nabi Ibrahim masuk dalam berhala tu, tengok ada berhala ramai banyak ni. Depan tu ada buah limau, apple apa semua ni. Biasa sopa semala ni lah. Nabi Ibrahim tengok, Nabi Ibrahim kata, tak mau makan ke? Tak lapar ke? Nabi Ibrahim kata lagu tu maksudnya dengan tujuan nak perli lah. Tapi satu sisi yang lain saya melihat, Nabi Ibrahim manusia, basyariyah, ada sifat manusia yang kita pun rasa macam, bukan kita nak memperendahkan dia, tapi kita duduk seorang-seorang ni, kita kata lagu tu lah kan. Tapi cuma untuk kita tak boleh memperendahkan agama lain. Quran larang kan. Sebab nanti orang kafir akan memperendahkan agama kita lebih teruk lagi. Bukan memperendah, menghina. Dia tak sama kan. Maka Nabi Ibrahim kata kepada berhala tu, Allah ta'kulun, tak makan ke? Depan tu ada apple, lychee apa semua, limau apa semua ni.
Makanlah gastrik lagi. Ni saya tambah lah. Tapi Quran sebut. Nabi Ibrahim sebut. Surah As-Saffat ayat 91. Nabi Ibrahim kata apa? Tak mau makan ke? Kata kat berhala tu. Berhala tak boleh kata apa lah. Ya? Maka lepas tak jawab, Nabi Ibrahim pun ambil lah apa nama ni, disebut dalam ni Nabi Ibrahim pun kataklah, potonglah berhala itu, menghancurkan berhala-berhala tersebut hingga hancur terpotong-potong. Kecuali yang paling besar, yang kita pun tahu contoh ni, kecuali yang paling besar tu tak ide apa, Nabi Ibrahim tak buat. Nabi Ibrahim pergi sangkut dalam tambahan, dalam ziyadah sebut Nabi Ibrahim pergi sangkut kapak dekat yang paling besar tu. Tapi dalam Quran tak kata. Quran cuma kata yang besar tu tinggal, yang kecil-kecil semua hancur. Okey, baik. Cuma kata Ibnu Katsir, ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim meletakkan kapak ataupun tukul di tangan patung yang paling besar. Tu saya kata tu, yang ni tak duduk dalam Quran tapi duduk dalam syarah ulama. Tak apa, kita ikut ulama, depa kaji betul dah. Baik. Ketika mereka kembali dari tempat perayaan, bila habis hari itu depa pakat balik ramai-ramai, tengok Tuhan depa hancur belaka dah. Maka dia berkata, qalu, kata mereka, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapalah yang pi buat tahanan kat Tuhan kita ni, zalim sungguh dia. Depa kesian kat Tuhan, depa kena hancur. Kisah yang sama berlaku dekat Amr bin Jamuh kan, sahabat Nabi orang Ansar yang dah tua dah. Dia ada satu patung. Dia ada satu patung peribadi kan. Saya ringkas cerita. Anak dia nama Muaz bin Amr berpakat dengan Muaz bin Jabal, pi keluar patung tu, pi lempak dalam tong sampah 3 malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga pi bagi anjing gonggong dia kata. Dalam kali dia geram, dia kata hang Tuhan apa? Kali defend diri maka dia keluar pada agama tu, dia masuk agama Islam dan dia mati syahid. Dia mati syahid. Kaki dia tempang. Dia ada anak jantan 3 orang. Dia kaki tempang, tua. Jadi bila mai perang Uhud, dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya nak ikut perang. Nabi kata, tak apalah pakcik, anak pakcik 3 orang jantan wakil dah. Pakcik pun tua, tak apa, tak ada keuzuran, tak apa. Dia kata, tak boleh, dia kata, dia malu. Dia orang jantan, dia nak kena turun perang. Maka Nabi pun izinkan dan dia syahid dalam perang tu, pasal dia nak syahid. Satu cerita lagi, satu orang Badui, itu dalam perang Khaybar. Masa orang Islam pergi serang orang Yahudi di perkampungan Khaybar, orang Badui ni dia tak Islam lagi. Dia pergi tanya para sahabat, pasal apa cerita ni? Maka sahabat cerita-cerita semua. Dia kata, agama ni macam mana? Dia bawa jumpa Nabi, Nabi terang-terang, dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia nak dia kata kat Nabi, nak kena buat apa? Nabi kata, kami tengah dalam misi peperangan Khaybar masa ni. Maka dia tanya Nabi apa yang dia dapat. Maka Nabi cerita-cerita semua adalah ganjaran orang syahid ni. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya nak syahid. Kan, perang dulu, buah mula perang dulu. Lepas tu balik mai, dalam riwayat kata para sahabat pakat bagi ghanimah. Kan, dia dapat. Dia pergi jumpa Nabi pula. Dia ni orang Badui. Ya Rasulullah, ni nak buat apa ni? Kan Nabi kata, ni ghanimah, ada pasal perang. Ni beda hang. Kita saya tak mau benda ni, saya nak mati. Saya nak mati syahid dah. Maka para sahabat pun tersenyum dengan dia punya orang Badui ni tuan-tuan. Arabi ni, dia ada satu perangai yang dia outspoken, dia cakap direct lah. Dia nak kata apa, dia kata. Kan, ada satu hadis yang seorang Arab Badui kencing di masjid tu kan. Yang sahabat nak katok dia dah tu, Nabi tak bagi. Nabi bela dia. Bukan Nabi bela pasal dia kencing, pasal kalau sahabat katok lah Nabi biar dia lari lagi meruah merata. Maka Nabi suruh stop tuan tu. Lepas tu dia nak terima kasih kat Nabi kot. Semayang sekali semua tu dia, ya Allah, ampunkan dosa saya dengan dosa Muhammad. Oleh semua dengan ampun. Kan? Dia kata lagu tu. Dia outspoken. Sahabat tu budak ni saya kena kot. Lagu tu lah. Kan? Dan Nabi senyum, Nabi kata rahmat Allah luas, jangan sempit. Kembali pada Arabi tadi tu, maka dia kata dia tak mau. Nabi kata tak apalah, dia akan pasang perang. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak mati lah, saya nak syurga. Pasal Nabi cerita tadi, syurga untuk orang syahid ni besar, luas. Dan mati dia mudah. Nampak saja macam teruk, tapi mati orang syahid ni mudah tuan-tuan. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya nak kena panah kat sini. Dia tunjuk. Dan riwayat dia tunjuk kat sini. Saya nak kena panah kat sini. Dan saya nak mati. Nabi senyum lah, para sahabat pun senyum. Turun perang pula, dia syahid dan betul tepat dia kena panah kat mana dia tunjuk tu. Dan Nabi kata dia masuk syurga tanpa sempat sujud. Yalah, dia tak ada sujud apa lagi, masuk Islam, perang. Dalam siri perang Yarmouk pun ada seorang, nama dia Georgia. Georgia dalam kitab Bidayah wa Nihayah, di dalam kitab orang putih, Panglima Josh ni Georgia. Sama juga.
Sambil perang, sambil bincang kalik-balik pasal Islam. Kalik-balik cerita, maka dia masuk Islam tengah duk lawan tu dengan kalik-balik. Akhirnya dia tanya kepada kalik-balik, aku dah Islam ke belum? Kalik-balik kata dah. Sebab kalik-balik dah ajak dia mengucap. Tak ada nak sign-sign borang apa tak ada ni. Yuran tahunan apa tak ada. Islam dah lah ni. Islam dah lah ni. Nak kena buat apa? Kali kita duk lawan aku apa lagi? Kali dalam belakang lawan dengan orang hang pula. Dia kali dia lawan sat dia kena mati. Syahid dia. Oh tuan-tuan. Baru masuk Islam masa dalam perang, syahid dalam tu Allah nak bagi. No? Nikmat, rahmat Allah ni sangat luas. No, rahmat daripada Allah terlalu luas. Kerajaan Allah terlalu besar. Terlalu agung nak banding. Satu kisah dalam kitab kisah para malaikat, cerita malaikat Arash, malaikat yang menanggung Arash tu kan. Bila Allah ciptakan dia, dia minta izin kepada Allah. Malaikat Arash minta, dia malaikat Arash ni antara yang paling azam, yang paling besar. Minta izin dekat Allah nak fly lah, nak keliling Arash ni kan. Maka Allah izinkan. Dia rasa dia dah terbang pusing tu jauh dah, tapi tak lepas lagi Arash tu. Tak lepas lagi Arash tu. Jadi kerajaan Allah ni terlalu luas dan besar lah. Terlalu agung, luas dan besar. Tak tergambar lah. Nak dibandingkan dengan kita di celah-celah kampung ni. Allah. Pasal tu kita sangat mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dia berkata lagu tu, siapa yang buat tahana kat Tuhan kita ni? Maka jawab mereka dalam surah Al-Anbiya ayat 60, seorang lelaki dalam kalangan mereka kata, ada seorang tu dia tak apa suka kat Tuhan kita, nama dia Ibrahim, dan kebetulan kita pi raya ni di luar, dia tak ikut. Duk syak kata dia. Maka depa pun panggil dia mai. Seringkah kata depa panggil dia mai. Bila panggil dia mai, tanya dia, wahai Ibrahim, anta fa'alta, adakah kamu yang buat benda ni? Wahai Ibrahim, adakah kamu yang buat kerja ni dekat Tuhan kami ni? Ibrahim terhibur seorang-seorang dalam hati lah. Ibrahim kata, tanya saya buat apa? Tanya Tuhan ni lah, besar ni dia ada. Tanya dia. Tanya dia. Maka jawab dia, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Dia jawab kepada Nabi Ibrahim, hang pun tahu. Laqad alimta ni, alimta past tense. You knew, bukan you know. You knew already. Tu laqad alimta, terjemah bahasa Melayu tak sedar. Awak tahu. Terjemah bahasa Inggeris dia kata you knew already. Tu laqad alimta. Sesungguhnya hang telah tahu. Okey. Sesungguhnya hang pun dah tahu yang benda ni tak boleh cakap. Nabi Ibrahim kata, tanyalah depa. Depa kan Tuhan hamba. Dia kata, wahai Ibrahim, hang pun tahu benda ni tak boleh cakap. Ibrahim nak panggil depa tu. Maka Ibrahim tersenyum dan depa tersentuh dengan ayat tersebut. Depa tersentuh dengan ayat tersebut. Depa sendiri terkeluar ungkapan tu. Bermaksud depa pun tahu tak boleh cakap. Depa pun tahu la yanfa'ukum wa la yadurrukum, la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat. Depa pun tahu. Cuma yang menarik dia tuan-tuan, lepas depa berdebat tu, Ibrahim kata tanya yang paling besar ni dia yang buat kan. Depa kata kepada Nabi Ibrahim, dak, apa nama ni, benda ni tak boleh bercakap, hang pun tahu. Maka akhirnya dengan hujah itu saja Nabi Ibrahim senyum. So what? Sekarang hampa sendiri dah sahkan memang dia tak boleh bercakap. Dia tak ada kuasa apa pun. Yang hampa lebih sembah takut dekat dia pasal apa? Hampa buat dia, hampa takut dekat dia. Maka ketika mereka merasa tersudut dan kalah dalam dialog dan perdebatan, maka mereka pun mengalihkan perhatian. Mereka kehabisan hujah dan alasan yang kuat. Segala kekuatan dan kekuasaan untuk mereka dalam diplomasi, untuk mempertahankan kebodohan dan kesewenangan mereka. Jadi mereka beralih kepada kekuasaan dan kekuatan. Macam ni. Bila mereka dah kalah hujah, kalah point, kalah dalil, maka mereka akan buat enforcement of law. Mereka akan menggunakan taktik yang tak elok, mengenakan undang-undang, ataupun menekan, ataupun pakai sentimen, labeling dan sebagainya. Penyakit ini berada di dalam masyarakat kita sekarang.
Bila mana seseorang itu dia kalah hujah. Bila berhujah secara akademik dia tak boleh. Bila berhujah dengan nas dia tak mampu. Dia tersadung, dia tak ada hujah nak cakap dah. Akhirnya dia akan gunakan sentimen. Dia akan gunakan undang-undang. Dia akan gunakan benda-benda yang lain macam itulah. Itu yang saya sebut hari tu ni dekat saya punya penulisan. Di Malaysia kita ada Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Baguslah satu segi nak jaga hak asasi manusia. Tapi kewujudan dia itu kadang-kadang kita nampak macam dia bukan nak jaga hak asasi manusia sangat. Dia jaga macam kontra dengan orang Islam. Tapi dia ada point di sudut dia. Tapi akhirnya dia gunakan undang-undang, dia gunakan hak daripada hak. Kan? Yalah. Saya fikir kalau kita boleh buat Suhakim pula, Suruhanjaya Hak Asasi Muslim pula. Muslim juga ada hak dia. Kan? Yalah, manusia ada hak, tapi Muslim juga manusia. Islam ini agama yang mesra dengan fitrah. Sebab tu dalam hadis kullu maulud yuladu ala fitrah, setiap bayi dilahirkan dengan fitrah. Terpulang kepada mak bapaknya lah nak jadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Dalam hadis tu tak sebut Islam. Ulama bincang dalam syarah kenapa Nabi tak sebut Islam? Pasal Islam itulah fitrah. Jadi bermaksud setiap bayi itu dilahirkan dengan Islam. Islam memang fitrah. Memang Islam adalah fitrah. Sebab tu orang kalau dia terima Islam, dia tak akan rasa terbeban sebenarnya. Inna dina yusrun wa la yushaddadina ahadun illa ghalabah. Islam itu mudah dan mengikuti fitrah. Kita malu dengan dosa kita, tak perlu kita isytihar dekat orang, teriak dekat Allah seorang-seorang malam-malam, Allah ampun. Kristian kena isytihar dosa depan padri. Kena isytihar dosa depan padri. Agama lain kena, maaf sebut tak apa, tak menghina tapi realiti. Kena pijak bakar dan sebagainya. Untuk nak hapuskan dosa kena katok-katok badan, cucuk-cucuk habis. Tak perlu kita semua tu, pasal Islam meraihkan fitrah. Maaf sebut, mungkin sensitif. Hawa nafsu, bukanlah hawa nafsu sangat, tapi keinginan itu dibuka sampai ke 4 kuota dan sebagainya. Tapi tak mampu tak payahlah. Tapi dia bermaksud Islam sentiasa meraihkan fitrah. Berpuasa boleh buka, semayang ada masa semayang, ada masa rehat, ada masa berhenti, ada masa bermain, ada masa kerja. Islam dia meraihkan semua. Sampai ke tahap ada adat dalam tandah dan sebagainya, semua diselari dengan fitrah. Baik, jadi saya fikir begitulah. Kadang-kadang golongan ni bila dia ada hujah dengan kita, dia gunakan law, dia gunakan apa-apa yang dia boleh buat. Kedah tak mau memperbarui lesen apa tau. Kedai judi ke arak tau. Betul besar Kedah umum judi kita sokong lah Cuma tak tahu dia sudut undang-undang macam mana. Dia pun boleh fight boleh tak? Kan tak apa saya sebut macam ni. Tak apalah dalam surau, bukan politik, tapi ni saya tak mau sebut parti mana-mana ni, tapi di sudut law depa boleh fight tak? Sebab saya baca tu depa nak lawan di mahkamah. Kalau depa nak lawan di mahkamah bermaksud ada peruntukan itu kan. Tak tahulah. Mungkin kita kena pergi kepada akar dia, iaitu kita kena gubah undang-undang tu dulu kot. Kan? Tak tahulah, tapi apa-apa usaha tu usaha yang baiklah. Usaha tu usaha yang baik. Cuma saya takut bukan apa, takut dia tak boleh pergi lagi, ada undang-undang yang menyebabkan kita tak boleh pergi benda tu. Tu faham maksud saya kan? Bukan saya nak lawan ni, saya nak berkata kita sokong. Cuma saya takut banyak kali dah bila kita nak pergi ke arah tu, ada undang-undang yang menyebabkan tak sampai. Jadi sekarang Alang dah duduk dalam kerajaan, kita kena ubah peluang yang ada ni. Kan? Politik kan? Tak agak di sudut orang Islam ni saya tak ada warna, tak kisah. Kan? Baik. Jadi sebab inilah penyakit orang lain. Mereka tak mampu hujah, mereka akan jual perkakah-perkakah ni lah. Sentimen, label, undang-undang, paksaan. Begitulah Israel buat kat Palestin. Cuba kita ajak Israel berdebat tengok dengan kita. Siapa ada hak atas tanah Palestin? Mampu mereka tak berani debat. Pasal mereka tahu mereka tak. Mereka main duduk acara haram. Nak debat apa? Mereka tak menggunakan larah-larah bahasa pen dan juga mikrofon. Mereka menggunakan larah-larah bahasa bom dan juga peluru berpandu. Pasal mereka tahu kalau hujah mereka akan kalah. Buya Hamka sebut dalam buku dia, ayahku, dia kata apa? Orang-orang bila telah kehabisan perkakas hujah, mereka akan mula menggunakan perkakas fitnah. Bila hujah dah habis, dia akan mula fitnah. Nak hujah elok tak boleh, dia akan tuduh macam-macam. Dia ni tak betul, dia ni kira, dia ni aku nampak, dia ni dia mula. Dan bersengketalah umat seperti mana berlaku sekarang. Jawablah biar takut lah.
Dulu A lawan B, berujah ni. Dia ni kata dia ni salah, dia ni kata dia ni salah. Dia ni kata dia ni tak betul, dia ni kata dia ni bid'ah, macam-macam lah. Sekarang dalam A sama A pun pecah dua pula dah. Bila ada saling tegak-menegak ni, tak boleh terima pula dah. Jangan tegak ni, sekali ni, dia mula lah. Tuan-tuan faham maksud saya. Tapi saya, wallahi saya susah hati dengan benda ni. Taulah. Saya fikirkan anak cucu kita ke depan ni, esok dia dah cemuih dengan kita, dia akan tinggal, dia akan pergi cari benda lain. Janganlah tuan-tuan, tanyalah anak-anak kecil kita ni, ini remaja-remaja kita ni, dia akan tinggalkan kita, dia akan pergi cari benda lain. Saya risau sungguh benda tu. Baik. Sekarang telah masuk tu Isyak. Saya habis perenggan ni tuan-tuan. Baik. Jadi sebab tu budaya hujah ini saya fikir elok. Cuma di dalam kitab Madza Khasirul A'lam bil Hintatil Muslimin, saya selalu quote kitab ni dengan harapan tuan-tuan beli, baca. Apa kerugian dunia dengan kemudaran umat Islam. Saya dah di rumah dua-dua, Melayu orang putih, Melayu tiga, Melayu orang putih Arab. Seronok tuan-tuan, seronok betul buku tu. Memang tulisan yang membuka pemikiran. Tuan-tuan orang taman ni saya dipahamkan orang profesional. Tuan-tuan beli, tuan-tuan baca. Dia buka fikiran orang Islam. Tuan-tuan baca. Saya baca banyak kali dah. Saya nak abang apa pasal kitab tu tau? Saya nak abang ni. Budaya hujah ni bagus, kata Maulana Abu Hassan. Salah seorang anak murid Maulana Abu Hassan siapa tuan-tuan? Almarhum Syekh kita, Syekh Fahmi Zamzam. Yang baru meninggal baru ni, tu anak murid dia. Kata Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi, budaya hujah ni okey. Cuma jangan jadi macam Kristian. Sebab Kristian masa era-era selepas persidangan Nisia 320 berapa Masihi tu, budaya berdebat ni sampai jadi satu norm. Tu tak elok pula. Norm tu hujah okey, tetapi sampai berdebat jadi norm. Jadi kita tiap malam kuliah baca kitab semua, depa tiap malam debat macam tu. Debat antara gereja timur dengan gereja barat, Kristian barat dengan Kristian Mesir. Depa tak sama tu. Tuan-tuan dalam tengok dalam kitab tersebut, Maulana Abu Hassan hurai Kristian Mesir orang panggil apa? Koptik kan? Koptik dia faham Nabi Isa bukan anak Tuhan tapi jelmaan Tuhan. Sagi barat pula dia faham tak memang anak. Sagi timur pula Konstantinopel dia faham tak bukan anak, bukan dia panjang tuan-tuan. Tuan-tuan cari. Saya tak pasti buku tu dia terbitkan baru ataupun tidak. Tapi kalau di media sosial, tuan-tuan type di Facebook ke di mana-mana kan, di search tu, buku tu memang ada orang-orang awam, orang-orang individu yang nak jual ni. Ada. Di Indonesia banyak lagi buku tu. Okey. Baca seronok tuan-tuan. Dia menyebabkan kita akan terbuka minda, kita tak akan jadi orang yang jumut, kita tak akan jadi macam itulah. Kita tak suka persekitaran dan kita suka budaya hujah, budaya itulah, budaya hujah. Tak apalah. Takut juga cakap pasal hujah di tengah-tengah musim sekarang ni. Takut orang salah faham. Tapi baik pilih kat orang. Akhirnya kita akan penatlah tuan-tuan nak kira dengan orang ni, no? Baik, saya pabil lagi 3 baris ya. Maka setelah segala kebodohan dan kesewenganan mereka itu dipatahkan oleh hujah keunggulan kalimah dan agama Allah, segala usaha mereka telah dipatahkan oleh Ibrahim. Mereka benar-benar tersudut dan tidak berdaya, maka tindakan mereka semakin berkurangan. Bermaksud akal mereka semakin berkurangan, tak tahu nak buat apa dah. Dan mengandalkan ni maksudnya mengalihkan kepada kekuatan otot secara fizikal. Maka mereka nak buat apa? Mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Bila nak main hujah tak boleh, bakar. Tu saya kata tadi macam orang Israel lah. Berdebat tak mau, dialog tak mau, akhirnya perang lah. Dia bukan dialog gitu. Ustaz, bukan dua ada kan? Madrid, Oslo, tu bukan dialog, tu perjanjian. Dan perjanjian tu tentu dah berat sebelah. Kan? Banyak perjanjian tuan-tuan, Sykes-Picot, Madrid, Oslo, lepas tu beberapa perjanjian lagi dengan Yasir Arafat, berapa banyak. Perjanjian perdamaian tak jadi ya, perjanjian pembahagian kerajaan kan. Kemudian diperlantik pula pemegang taruh, pemegang amanah, jaga kerajaan yang jaga amanah, tak ada lah. Mereka sentiasa mengungkir janji mereka dan perjanjian mereka. Sebab tu dasar normalisasi negara Arab dengan Israel ini kita fikir merepek. Yahudi ni dengan Nabi yang jujur, Nabi Muhammad SAW yang jujur pun dia pemungkir.
Setakat dengan kita orang Islam yang tak kuat ni, Allah, tak tahulah nak buat aku mana. Saya cerita dah dulu masa zaman sebelum revolusi di Rusia, Bolshevik kan, Bolshevik. Sebelum tu kan zaman Tsar Nicholas kedua, Tsar Nicholas II, kan dia mula buat baik dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi banyak dia buat rebel dekat negara-negara Eropah yang lain. Dengan harapan bila dia buat baik, Yahudi takkan hasut rakyat untuk buat rebel. Tapi akhirnya pun kena juga. Tu mereka pun nak bakar Nabi Ibrahim. Yang tu kita cerita bulan depan lah. Menarik cerita tu, tuan-tuan pun tahu sebenarnya cerita tu, tuan-tuan tahu. Cuma dalam kitab ni Ibnu Katsir dia cerita detail lah. Macam saya sekolah rendah dulu, buku yang pertama, kalau tuan-tuan ingat tak? Buku pertama tuan-tuan baca, buku yang bukan buku sekolah lah. Saya ingat buku yang pertama sekali yang bukan buku sekolah yang saya beli, saya baca buku pasal Nabi Musa. Saya ingat ada RM1 kot meja di sekolah saya beli. Kartun, bukanlah kartun, buku, tapi dia buat lukis-lukis sikit. Adalah ular, adalah laut terbelah. Saya ingat ambil kelas saya baca. Tapi dia ringkas lah kan, buku Nabi-Nabi dulu. Tuan-tuan mungkin ada lah. Tapi kita tahu contoh tu, pembakaran tu. Tapi dalam kitab ni Ibnu Katsir dia bawa banyak riwayat lah. Apa jadi masa terbakar, api tu jadi lagu mana, binatang apa terlibat, mereka buat kempen macam mana, siapa yang punya idea nak bakar. Itu point dia. Saya jelaskan bukan dekat tuan-tuan semua ni, dekat dalam video semua kadang-kadang orang komen dia kata semua pakat tahu dah cerita Nabi, cerita buat apa. Ni nak cerita ni. Cerita Nabi tu bukan kita nak cerita, kita nak dapat cerita saja. Pasal kita bukan datang untuk menjadi tukang cerita. Sebab kita datang nak ambil ibrah daripada dia. Bahkan dalam kaedah usul, dia dalam membincangkan sirah, memang ada al-hukmu syarik, hukum yang keluar fi qissati, dalam sebuah kisah. La yakunu khassan ala sahibil qissah. Dia tak terpakai untuk orang, untuk tuan kisah saja. Tetapi lakin yakunu istidlalun, tetapi dia dapat menjadi pendalilan kepada ala ghairi sahibil qissati aidan. Dan dia kisah yang berlaku itu, kalau ada hukum yang terbit di dalamnya, dia bukan berlaku ke atas kisah saja, tapi boleh pakai untuk orang lain juga yang di luar kisah. Itu kaedah usul di dalam memahami sirah. Bukan syarikat, maksud dia duduk dalam kaedah. Nanti kita akan bincang ni, kenapa Nabi suruh, Nabi anjur, bukan anjur lah, antara sunnahnya adalah kita bunuh cicak. Ada kaitan dengan cerita ni. Memang ada hadis Bukhari, Muslim, hadis Bukhari. Itu kita nak sampai yang tu. Maksudnya kita bukan dapat cerita saja, kita nak tahu hukum-hukum dan kaedah serta ibrah yang terdapat di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kita sambung bulan depan panjang umur insya-Allah. Proses pembakaran Nabi Allah Ibrahim tu bagaimana ianya terjadi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tarfaqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'na wa la matba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.